Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik terakhir, yang agak mudah untuk topik termokimia, dan minggu depan kita dah boleh mula topik yang baru. Hari ini saya akan post nanti modul yang sepatutnya pakai di Google Classroom. Ini topik aplikasi tindak balas endotermik dan eksotermik dalam kehidupan harian. Maksud dia kehidupan harian ni kita ada endotermik dengan eksotermik. Okey, ada banyak sangat contoh, setiap buku rujukan memberi contoh yang lain-lain. Okey, saya pilih 4 sajalah yang ada dalam buku teks dan sedikit yang tiada dalam buku teks. Okey, contoh, setiap itu saya pilih 4 kegunaan dia. Contoh pack sejuk. Pack sejuk digunakan untuk merendahkan kesakitan supaya darah kurang dialirkan ke kawasan yang sakit. Maksudnya injured ke apa, dia pakai pack sejuk atau spray benda yang sejuk tu. Okey, kalau football player dia spray yang sejuk lah. Okey. Lepas tu, bahan yang digunakan di dalam adalah amonium nitrat dan kalium nitrat. Ini yang commonly used, yang selalu pakailah, amonium nitrat. Bila you nampak amonium, saya dah ajar awak, bila nampak amonium, endotermic. Okey, dia akan jadi sejuk, mengirap haba. So, haba diserap masuk, keliling dia jadi sejuk. Okey, pad gel digunakan untuk meredakan demam yang orang lekat di dahi tu. Okey, yang masa demam pakai tu, pad gel. Minuman di dalam tin sejuk, tin minuman sejuk kendiri. Okey, ini adalah satu jenis tin minuman. Okey, you tak payah simpan di peti sejuk punya. Dia punya tin sendiri akan sejuk sebab dalam tin minuman itu dia ada bahan-bahan yang boleh, bahan kimia untuk tindak balas endotermic. Okey, so itu kita panggil tin minuman sejuk kendiri. Okey, dalam buku teks punya ini. That's why saya ambil. Okey, lidah berasa sejuk semasa makan sebat. Okey, itu ice cream cake biasalah sebab dia endotermic. Okey, ini beberapa contoh. Banyak lagi contoh. Awak boleh rujuk pelbagai buku, tapi masa peperiksaan mestilah awak fikir dia endo ke exo. Tu je. Lepas tu kalau suruh nyatakan contoh, saya rasa 4 contoh di sini pun sangat cukup. Selalunya menyatakan contoh baru nak bagi 2 markah, 2 contoh sahaja. Okey, kedua, you sempat you salin, tak sempat you snap gambar lah. Contoh-contoh aplikasi tindak balas eksotermik dalam kehidupan harian. Eksotermik pula. Okey, tadi pack sejuk, sekarang pack panas. Okey, pack panas, hot pack. Okey, digunakan untuk menggalakkan pengaliran darah supaya melegakan otot dan juga digunakan oleh pendaki gunung di kawasan beriklim sejuk. Okey, hot pack, pack panas ini memang nak galakkan pengaliran darah. Okey, kalau kawasan sejuk kita pakai hot pack. Okey, pack panas. Atau dalam winter house ke apa, dalam genting ke ada satu yang sejuk punya, dia bagi awak satu-satu paket punya. Itu semua pack panas. Takut darah tak mengalir di kaki ke di mana-mana, lepas tu pengsan. Okey, itu pack panas. Lepas tu sama juga makanan atau minuman dalam tin panas, tersedia panas tanpa pemanasan dari luar. Sebab dalam tu exothermic, so dia boleh tahan maybe boleh tahan 3 hari ke. So dalam 3 hari itu you tak payah panaskan. Dia akan keluar haba. So makanan dalam itu akan sentiasa panas. So itu maksudnya tin panas di sini. Okey. C. Ini dalam saya ambil ikut buku teks lebih baik, okey, sebab buku teks tu jadi rujukan untuk tahun awak segala-galanya. Baca modul, baca buku teks. Buat latihan. Itu last untuk paper 2. Okey, itu pecutan untuk paper 2. Tindak balas termik digunakan untuk kimpalan landasan kereta api. Okey, welding. Ini welding pakai tindak balas termik. So itu exothermic. Tahu welding kan? Welding melekat besi tu. Okey, itu tindak balas termik. Okey, pembakaran bahan api digunakan untuk memasak. Semua pembakaran bahan api, fuel. Tak kira lah minyak tanah ke, minyak gas petroleum ke, yang tin punya gas hidrogen, semua pembakaran bahan api fuel, bahan api tu fuel, boleh terbakar tu lah, digunakan untuk memasak. Itu tindak balas exothermic.
Okey, sebab membebaskan haba. Okey, seterusnya kita akan lihat ada satu konsep di sini untuk topik ini, ada satu konsep saja. Nilai bahan api. Okey, apa maksud nilai bahan api? Nilai bahan api maksud dia kuantiti haba yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar. Okey, kalau haba pembakaran adalah berapa banyak haba dikeluarkan apabila 1 mol. Itu apabila 1 mol. So, nilai bahan api dia lihat 1 gram boleh keluar berapa kuantiti tenaga dia. Okey, contoh petroleum 1 gram you bakar 1 gram dapat 10 kilojoule. Bakar 2 gram dapat 30 kilojoule. Contohlah. Itu maksud nilai bahan api dia. Okey, so semua kita pertimbangkan pembakaran lengkap iaitu oksigen berlebihan benar. Okey ya. Nilai bahan api adalah positif. Semua nilai bahan api adalah positif lah. Sebab you bakar mesti bagi tenaga. Okey, that's why nilai dia positif benar. Okey. Pembakaran bahan api yang tidak cekap mengakibatkan pembentukan karbon monoksida yang beracun dan karbon yang tidak terbakar akan membentuk jelaga yang boleh mencemarkan atmosfera. Okey, so nak tahu karbon monoksida memang kenderaan adalah exhaust asap kenderaan itu ada karbon monoksida. Kalau karbon itu you boleh tengok periuk. Kalau periuk itu pakai contoh kayu, you pakai kayu sebagai bahan api. Kayu nyalakan api. Lepas tu bakar dekat periuk untuk memasak. Periuk awak memang hitam benar di bawah tu. Bawah memang hitam. Yang hitam tu jelaga. Okey, yang hitam itu jelaga. Kenapa jelaga? Pembakaran tidak lengkap. Pembakaran tidak lengkap yang hasilkan karbon, dia akan jadi hitamkan benda itulah. So kalau you pakai, sekarang kat dapur kita tak pakai benda itu, kayu lah semua tak pakai sebab dia akan hitamkan satu rumah tu. Dia akan keluarkan banyak karbon. So periuk jadi hitam, kipas semua jadi hitam. Hitam itu jelaga. Kita panggil jelaga. Okay, Jelaga. English is soot, S-O-O-T. Soot. Okay, Jangan pergi translate jelaga. English dia benda lain pula. Soot is jelaga. Semakin tinggi nilai bahan api, semakin berkesan bahan api itu. Maksud dia, kalau 1 gram boleh keluarkan banyak tenaga, maksud dia berkesan lah. Okay, so kalau kita pilih nilai bahan api, kita nak pilih bahan api untuk guna, contoh nak memasak, nak pilih apa kan, kita mesti pilih dulu dia punya nilai bahan api. Sebab dia berkesan. Contoh 1 gram boleh keluar 100 kilojoule. Okay, banding dengan 1 gram keluar 20. Kita mesti pilih yang 100 dahulu. Sebab 100 tu banyak. You bakar sikit dia dah cukup banyak tenaga dah. Okay, so itu maksud dia. Semakin tinggi nilai bahan api, semakin berkesan bahan api itulah. Okay, kemudian kita ada penghitungan nilai bahan api. So sini ada dua konsep. Nilai bahan api dia kg gram minus 1. Iaitu 1 gram boleh keluarkan berapa kilojoule. Okay, lepas tu kita banding dengan haba pembakaran. Haba pembakaran ialah 1 mol boleh keluarkan berapa kilojoule. So kilojoule di sini sama punya. Okay, so kita kalau nilai bahan api, kalau you darab dengan jisim molar gram, mol tolak 1. So gram akan batal, dia akan dapat haba pembakaran. Okay, you tengok unit pun tahu. G minus 1, G. Potong G, jawapan tinggal kj mol minus 1. Okay, kalau haba pembakaran, you bahagi dengan jisim molar. Okay, you bahagi dengan jisim molar. So mol minus 1 potong mol minus 1 potong mol minus 1, dia tinggal kj bahagi G. Kj bahagi G adalah kj G tolak 1 lah. Bahagi X adalah X tolak 1. Okay, so di sini hubungan dia, kalau nilai bahan api you darab dengan jisim molar, you dapat haba pembakaran. So tambahan 1 lah dekat haba pembakaran itu. Kalau tak bagi haba pembakaran, you boleh dapat daripada nilai bahan api dia. Okay. Contoh dia nak hitung perubahan suhu. Lepas tu dia tak nak bagi haba pembakaran. Dia bagi nilai bahan api. Tak ada masalah. You darab dengan jisim molar, dapat dulu haba pembakaran. Kemudian haba pembakaran baru buat dapat Q. Q baru ganti masuk MC theta. Itu melibatkan 3 peringkat.
Okey ya. So bila sampai topik 11.3 ada kemungkinan 3 peringkat punya. Okey. So kalau haba pembakaran diberi, dia suruh awak buat nilai bahan api. So kita dapatlah bahagi dengan jisim molar. Kita dapat nilai bahan api dia. Okey ya. So A. Haba pembakaran propanol ialah 2028. Dia nak nilai bahan api untuk propanol C3H7OH. Okey, seorang bagi jawapan dia. Okey, kira. Okey, berapa seorang bagi jawapan dia? Sir, Hmm. yang negatif tu kena include sekali ke untuk fuel value tu? Negatif itu tanda negatif maksud apa? Irfan. Membebaskan. Perlulah kan? Okey, betul lah. Tak perlulah sebab dia cuma nak bagi tahu membebaskan haba sahaja. Nilai sebenar dia 2028 lah. Okey. Okey, siapa dapat terus bagi tahu berapa? 33.8. Okey, bagus. 33.8. Okey, Tania. Okey, nilai bahan api C3H7OH sama dengan haba pembakaran bahagi jisim molar. Nilai bahan api sama dengan haba pembakaran bahagi jisim molar. Dapat 2028 bahagi 60. 60 sebab C3H7OH. Jisim molar dia. Dapat 33.8 kJ gram tolak 1. Itu nilai bahan api. Okey, ini pengiraan yang terakhir untuk kimia tingkatan 5. Habislah pengiraan dia. Topik seterusnya langsung tak ada nombor. Okey, benda yang okey, nanti akan tahulah, kita akan belajar. Okey, nilai bahan api bagi metanol ialah 22.75. Terbalik pula sekarang nak haba pembakaran. So haba pembakaran nanti kita tambahkan nilai negatif dia. Okey, cuba metanol formula dia CH3OH. CH3OH. So sekarang nak delta H. Delta H untuk haba pembakaran. Saya dapat negatif 728. Yes, okay, very good. Okay, tak susah, senang je. Haba pembakaran CH3OH sama dengan nilai bahan api darab dengan jisim molar. Nilai bahan api adalah 22.75. Okay, seperti soalan dia lah. Okay, semua jalan kerja tak perlu pergi letak unit punya. Unit untuk you faham je. Tapi masa jalan kerja kalau unit salah, dia akan tolak markah punya. So jalan kerja biar nombor je. 22.75 darab dengan jisim molar. Jisim molar CH3OH. C12, lepas tu 3, CH3 kan. 3, O16, OH. H di belakang satu tu, satu lah. Okay, nampak? 12, 3, 16, 1. So jawapan dia 728 bila you kira dengan kalkulator. Cuma kita letak tanda negatif sebab haba pembakaran. Haba pembakaran, haba dibebaskan, dia perlu ada tanda negatif. Okey, untuk nilai bahan api tak payah. Nilai bahan api tak perlu letak sebarang tanda, biar kosongkan saja. Okey, sebab itu merujuk pada berapa kilojoule apabila 1 gram. Okey, saya rasa okey ini tak susah, senang punya. Topik ini pengiraan yang mudah sebenarnya.
Okay, so you kena appreciate sebab ada topik ini. Topik ini kalau keluar di essay, keluar di structure, you dah dapat markah, you dah lulus pun. Setakat satu topik ni pun dah lulus lah. Syarat dia jawab penuh untuk topik ini. Okay, belum lagi topik-topik yang mudah di hadapan. Okay, ya. Okay, faktor ini penting. Saya buatkan nota. That's why faktor pemilihan bahan api. Okay, kalau you nak pilih satu bahan api, you perlu bergantung pada paling utama dia punya nilai bahan api dulu. Paling utama. Banyak ke sikit. Kemudian baru tengok kos dia. Baru kita pertimbangkan kesan bahan api terhadap alam sekitar. Okey, tengok manusia jahat. Kita pertimbangkan kesan terhadap pencemaran tu kemudian. Sebab kena ikut realiti dulu. Sumber bahan yang mudah didapati. Boleh dapat ke tak? Walaupun dia bagus. Okey, ha? So ini ranking dia lah yang perlu ada untuk kita pilih suatu bahan api. Maksud kita nak pilih dia untuk digunakan. Kita kena pertimbangkan dia punya nilai bahan api berapa, dia punya kos kena pertimbangkan, okey, kesan dia kena pertimbangkan. Okey, contoh sekarang ini contoh buku teks punya contoh kena bincangkan. Okey, kalau ikut sini nak goreng telur dengan memasak popcorn, okey, betik jagung tu popcorn. Wajarkan jawapan 4 markah. 4 markah maksud you pilih dia sudah 1 markah. You tak jawab dapat telur, kosong. Jawab dia dapat 1 markah. Okay, you rasa nak pilih apa? Siapa nak bagi pendapat? Nak pilih mana untuk goreng telur? 4 markah punya soalan. Maksud pilih 1 markah, terangkan pemilihan itu dapat 3. 3 kali, 3 sentence lah untuk terangkan. Ikut yang saya ajar awak, you kena bergantung pada apa? Nilai bahan api, betul? Maka kena pilih apa? Come on, seorang bagi cadangan. Jangan fikir banyak. Okay, you fikir terlalu banyak. Goreng telur ni macam mana? Metana, guna arang ke? You fikir terlalu banyak. Ikut chemistry, pemilihan bahan api, you kena bergantung pada nilai bahan api dia. Maka sini nilai bahan api mana yang paling tinggi? Hidrogen. Hidrogen paling tinggi. So kita tak ada pilihan. Kita kena pilih hidrogen sebab jauh lebih tinggi. Tengok 143 ni. Okay, maka kita pilih pemilihan bahan api bergantung pada nilai bahan api utama dia. Baru pertimbangkan kos semua tu. Okey, 143 berapa kali ganda dah. Okey, so kita pilih hidrogen. Nilai bahan api yang tinggi iaitu 143 kilogram. Tenaga haba yang banyak dibebaskan apabila 1 gram hidrogen terbakar. Itu reason dia yang pertama. Reason kedua, bahan api yang bersih kerana pembakaran hanya menghasilkan air saja. Tak ada karbon. Tak ada karbon, hasil tak ada CO2. Hasil hanya setakat H2O sahaja. That's why popcorn awak tak jadi hitam lah. Okay? Hidrogen ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, ada orang kata, hidrogen nanti meletup lah, apalah. Okay, itu cerita lain. Okay, sekarang kita pemilihan bahan api bergantung pada nilai dia. Fuel value. Kita tengok fuel value dia. Okay, ha? Lepas tu dia bersih punya. Dia tak ada karbon. Tak ada karbon, tak ada jelaga. Jelaga hanya ada bila ada karbon. Tak ada karbon, tak ada jelaga. So you punya popcorn elok elok punya. Okay, ya. So hidrogen ialah tenaga boleh berbaharui. Ini contoh yang saya fikirkan lah. Jawapan. Okay, boleh ada cadangan lain. Bila wajarkan, maksud terangkan. Terangkan. Support your answer. That is we call justify. Okay. So, ini snap gambar, lengkapkan. Okay, tahniah. Okay, kelas untuk topik ini. Okay, kita dah selesai topik termokimia.